hukum penjagaan kesihatan di dalam Islam adalah suatu perkara yang wajib, yang mesti kita sebut. Kerana Islam itu adalah merupakan agama yang menekan dan menitik beratkan penjagaan kesihatan. Makna penjagaan kesihatan ini dia jaga daripada sudut dalaman diri dia, dia jaga daripada apa-apa yang berunsur daripada luaran yang boleh menyebabkan bahaya kesihatan diri dia. Apa-apa sahaja jenis penyakit, sama ada penyakit itu datang daripada diri dia sendiri ataupun penyakit itu dia datang daripada luar seperti jangkitan, wabak dan sebagainya, ia adalah merupakan suatu perkara yang wajib. Jadi kalau kita lihatkan betapa pentingnya penjagaan kesihatan ataupun kita sebut wajibnya menjaga kesihatan dalam Islam ini, sehingga mana kalau kita lihat baginda sallallahu alaihi wasallam juga dia sering berdoa dan minta menggalakkan umat dia berdoa dengan doa yang mungkin kita ramai sudah menghafalnya. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Yang maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada umat dia berdoa, ya Allah, sungguhnya aku mohon perlindunganmu daripada penyakit sopak, daripada penyakit gila, daripada penyakit kusta, daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Begitu juga dengan doa-doa yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Jadi apa-apa sahaja faktor ataupun perkara-perkara yang boleh mendatangkan bahaya terhadap kesihatan seseorang sangat ditegah oleh umat Islam supaya berada. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda pada sahabatnya, dengan Nabi SAW berkata, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqaddamu alaih wa idza waqa'a bi ard wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Yang maksudnya, kata Nabi SAW, bila kamu mendengar ada suatu penyakit ataupun suatu penyakit yang berjangkit ataupun ta'un yang menimpa sesuatu kawasan, fala taqaddamu, kata Nabi, jangan kamu memasuki kawasan tersebut. Nampak? Ini antara salah satu di antara amaran Nabi, antara suatu perkara yang menunjukkan bahawa Islam itu sangat menjaga kesihatan. Tak benarkan masuk. Fala taqaddamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, bila kamu berlaku pula di kawasan kamu itu bahaya, maknanya kalau kita tak masuk pun benda tu merebak sampai ke tempat kita. Wa idza waqa'a bi ardin, bila berlaku pula tempat kita, wa antum biha, dan kamu berada dalam keadaan di situ, fala takhruju firaran minhu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pula kamu keluar pergi ke tempat lain, kerana dia boleh menyebabkan penyakit itu berjangkit. Maka daripada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini kita dapat lihat bahawasanya Islam, Allah dan Rasul sangat mementingkan penjagaan kesihatan dan minta kepada semua umat Islam supaya menjaga kesihatan diri. Baik, soalan ini, soalan yang kedua ni sebenarnya dia agak, orang kata, berat. Level dia, soalan dia. Soalan ini kalau nak katakan mufti-mufti kita je yang boleh jawab. Tapi insyaAllah saya sendiri akan menakalkan apa keputusan yang telah dibuat oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dan beberapa ulama-ulama, juga apa yang pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hukum berubat dengan suatu perkara yang haram, pada dasarnya ia adalah suatu yang dilarang, suatu yang ditegah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menegah umatnya untuk berubat, untuk merawat ataupun untuk mengambil apa-apa ubatan merawat penyakit dengan suatu benda yang haram.
seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallah anzala ad-dawa wa ja'ala likullin da'in dawa'an fatadawaw wa la tadawaw biharam." Ya, yang maksudnya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit dan Allah juga menyediakan juga di dunia ini ubat. Ya, serta dia jadikan bagi setiap penyakit itu ada ubatnya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu berubat dan janganlah kamu berubat dengan sesuatu yang haram. Ya, sesuatu yang haram. Baik, di sini kita nak lihat definisi haram itu sendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan haram itu? Ya, haram ini suatu benda yang ditegah dalam syariat, dalam Islam itu sendiri. Ya, maka bila dia dikaitkan dengan perubatan, ya, ataupun dia dikaitkan dengan ubat ataupun dikaitkan dengan vaksin, maka kita tahu bila sesuatu ubatan yang dia ini haram di sisi Islam, mungkin ada sesuatu yang telah bercampur dengan ubatan itu seperti arak, ya, seperti najis-najis ataupun sesuatu seperti kotoran-kotoran, ya, yang memang ditegah dalam Islam. Maka bila sudah bercampur, memang pada asalnya dia ditegah. Walau bagaimanapun Islam membenarkan, mengharuskan pengambilan ubat ataupun apa-apa sahaja yang sudah bercampur dengan perkara yang haram ini atas beberapa syarat. Di antara syaratnya iaitu bila mana keadaan lebih bertambah teruk. Keadaan bertambah teruk ataupun kita boleh sebut sebagai keadaan darurat, ya, yang boleh datangkan darurat. Maknanya kalau kita lihat daripada apa yang berlaku setahun dua ini, ya, penularan COVID-19, ya, ramai daripada kita yang orang kata sudah pergi, ya, akibat COVID ini. Dan juga kita lihat berapa ramai juga dalam data yang kritikal, dan sehingga yang mana mereka ada juga di antara mereka yang orang kata mengalami kesan yang panjang, prolong daripada COVID ini. Jadi di sini bila berlakunya macam ini, Islam dia membenarkan apa-apa sahaja ubatan yang berunsur daripada perkara-perkara yang haram. Jadi pernah juga berlaku, ya, perkara ini juga pernah berlaku di zaman Nabi SAW, bila mana ada satu ketika Nabi SAW didatangi oleh satu kumpulan, ya, satu kumpulan sahabat yang datang daripada Auckland, ya, dia datang daripada satu daerah, kita sebut daerah Auckland. Ya, mereka ini datang bertemu Nabi seramai 8 orang. Ya, dalam satu hadis, ya, dalam kitab Bukhari, mereka datang bertemu dengan Nabi SAW yang pada asalnya mereka datang nak berbai'ah, nak berurusan dengan Rasulullah SAW. Tetapi bila mana mereka bertemu, mereka rasa badan mereka tak sedap dan mereka mengadu pada Nabi SAW. Dalam hadis itu disebut, ya, fasyakau dzalika ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar aduan mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang mengalami diri mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka supaya pergi ke satu kawasan yang ada di situ pengembala dan pengembala unta dan unta-untanya, lalu minta kepada 8 orang ini supaya mereka ini meminum, ya, meminum susu unta tersebut, dan juga meminum, ya, air kencing unta tersebut. Kalau dalam hadis disebut fatusibuna minal albaniha wa abwaliha,
ya, minum susu dan juga air kencing. Dan di sini menunjukkan bahawasanya dalam keadaan yang darurat, maka ubatan ataupun apa-apa sahaja seperti vaksin yang ada berunsurkan daripada bahan-bahan yang haram, maka dia dibenarkan. Maka juga ya, tuan-tuan dan dirahmati Allah, syaratnya juga ya, selain daripada keadaan darurat, kita kena lihat juga keadaan itu, waktu itu ubatan lain mungkin tidak ada, ataupun kita lihat juga keadaan di situ, keadaan agak terdesak, dan syarat yang seterusnya, jika kita nak mengambilnya, pastilah kita mengambil dalam kadar kuantiti yang tertentu atas nasihat doktor, dan juga tempoh yang tertentu. Bermakna kita tak boleh mengambilnya dalam kadar yang mungkin banyak, ataupun kadar yang kita kata tempoh yang agak lama. Maknanya ia hanya mengikut apa atas nasihat pakar ataupun doktor. Itu sahaja daripada saya. Baik. Pada awalnya, pada orang kata awal-awal musim penularan COVID-19, memang kita ini digembar-gemburkan tentang beberapa berita yang pada saya, dia bukan satu benda yang berasas. Dia maknanya orang kata kabar-kabar angin bahawasanya vaksin-vaksin yang dibeli oleh kerajaan kita ini, ada di antaranya adalah orang kata apa, vaksin yang sudah bercampur ataupun berunsur dengan benda-benda yang haram, ya, benda-benda yang haram, sehingga saya sendiri juga mempercayainya. Tetapi bila kita selidiki, bila kita ni sebagai manusia yang Allah berikan akal, ya, bila datang satu-satu khabar, ya, khabar-khabar daripada luar, maka kita kena tabayun dahulu. Ya, kita kena tabayun, makna kita kena selidiki. Maka saya selidik, di antaranya saya melihat ya, beberapa negara-negara Islam seperti Arab Saudi, ya, dia mengambil Pfizer, yang kita juga ambil iaitu Pfizer, dan Jordan mengambil Pfizer, negara Turki mengambil Sinovac, ya, Bahrain mengambil Pfizer, negara Kuwait pun mengambil Pfizer, Qatar dia mengambil Pfizer. Jadi banyak lagi negara-negara seperti Tunisia, Iraq, Oman, ya, Indonesia, ya, yang mengambil Sinovac dan sebagainya. Jadi mula kita lihat, adakah orang kata tiada ulama-ulama di situ mencegah ataupun bersuara berkenaan dengan hukum halal dan haram. Jadi kita pun kaji dan kaji, sehingga saya sendiri tidak mendapati apa-apa sahaja orang kata apa information berkenaan vaksin yang ada sekarang ini bercampur dengan perkara haram. Dan menguatkan keyakinan saya lagi, bila kita mendengar daripada pihak kerajaan, ya, bahawasanya Pfizer yang kita beli, yang kita terima daripada negara-negara penjual vaksin ini, ya, dan disahkan bahawasanya vaksin-vaksin ini adalah merupakan vaksin yang tidak bercampur dengan bahan-bahan yang haram. Baik, itu saja daripada saya. Sememangnya kenyataan yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan pada saya, ya, bila kenyataan ini dikeluarkan, ia orang kata
dapat respon yang hangat daripada kawan-kawan. Kalau saya sebagai seorang imam, daripada jemaah-jemaah, daripada orang kata masyarakat setempat, yang mana agak sedikit keliru bila kenyataan itu keluar yang pada hukumnya, pada asal hukumnya, pada asal hukumnya harus, tetapi dia juga menjadi wajib. Mungkin di situ kita nampak ada sedikit kontradiksi dalam kenyataan kan. Jadi apa yang disebut, apa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan, kita kena betul-betul melihat dan kita kena betul-betul memahami apa yang dimaksudkan dengan harus dan juga wajib yang ada di dalam sini. Baik, setelah mana saya bertanya, setelah mana saya merujuk daripada sahabat-sahabat kita, daripada sahabat-sahabat saya, yang dimaksudkan dengan harus di situ iaitu hukum asal pengambilannya adalah harus. Bila mana kita ini mengambilnya untuk kita berjaga-jaga daripada kemudaratan yang bakal teruk berlaku. Makna kita ambil ni hukum dia adalah harus. Kita ambil ni adalah hukumnya harus. Maknanya harus ini dia suatu benda yang orang kata boleh kita ambil, boleh kita tak ambil, tetapi dia menjadi wajib pula. Bila disebut wajib ini, bila wajib ini kita kena faham bila keadaannya iaitu bila mana vaksin ini sudah memberi kesan, menampakkan kesan yang positif. Pada asalnya memang dia harus. Pada asalnya memang harus. Maknanya harusnya kalau kata kita ambil pun masih lagi tidak ada apa kesan. Kalau kita ambil seperti sekarang, sebelum ini kan, ramai yang kritikal, ramai lagi yang mati, ramai lagi yang sakit, teruk. Maka masa itu adalah hukumnya harus. Tetapi bila mana menampakkan kesan, vaksin itu menampakkan kesan-kesan yang positif, kesan-kesan positif seperti mana apa yang kita alami sekarang, berlaku juga jangkitan. Sebab tu orang kata ada vaksin, tak ada vaksin, dulu sekarang sama, orang tetap terjangkit, data tetap banyak. Itu daripada satu sudut mereka boleh kata begitu. Tetapi daripada sudut yang lain, kalau sekiranya kita pandang seperti mana yang kritikal, seperti mana yang meninggal dunia, kalau lihat data itu makin lama makin berkurangan, maka dalam keadaan ini kita wajib mengambil vaksin. Keluarga kita wajib mengambil vaksin, kerana kita sudah nampak impak, kita sudah nampak kesan. Seterusnya, selebihnya kita berserah pada Allah dengan doa, juga tawakal setelah mana kita berusaha. Jadi itulah yang saya faham daripada maksud apa yang disebut oleh Tuan Doktor tadi. Baik, memang saya juga seorang imam dan saya juga seorang pendidik di sekolah kerajaan, di sebuah sekolah kerajaan yang berada di Ipoh ni. Baik, seperti mana yang diajukan soalan kepada saya, bagaimana vaksin boleh membantu murid-murid di sekolah. Saya sebagai seorang warga pendidik yang saya sebut saya ni daripada guru sekolah rendah, memang saya nampak banyak perkara yang sebenarnya boleh membantu murid-murid di sekolah.
bila mana mereka ini mengambil vaksin. Maksud membantu ini bagaimana ya, kita boleh lihat ya, bila satu sekolah ataupun seseorang murid yang berada di sekolah yang mereka tidak menerima lagi vaksin, ya, tidak menerima lagi vaksin, ya, mereka ini, ibu bapa mereka juga sebenar berada dalam keadaan trauma. Maksud saya bagaimana? Bayangkan kalau ada seseorang murid yang dijangkiti di sesebuah kelas, di satu kelas, ya, maka dia maklumkan kepada gurunya melalui WhatsApp group ataupun apa-apa media, ya, yang dalamnya juga ada parent-parent yang lain. Contoh misal kata dia mesej, "Cikgu, hari ini anak saya tak hadir. Petang semalam dia disahkan positif COVID." Baik. Kita cuba bayangkan kalau kita juga merupakan parent yang ada anak yang belajar dalam kelas tu. Yang anak kita tidak, orang kata apa, menerima, mengambil lagi vaksin. Apa perasaan kita ketika itu? Mesti kita berada dalam keadaan yang risau. Mesti kita berada dalam keadaan yang takut. Mesti kita berada dalam keadaan yang orang kata apa, tidak selesa. Dan kemungkinan juga kita juga akan mengambil anak kita ataupun tidak membenarkan anak kita bersekolah pada esok hari. Sebab apa? Sebab takut anak kita dijangkiti. Sebab itulah bila kita kata vaksin ini sebenarnya dia banyak bantu. Banyak bantu ya, sekolah itu berada dalam keadaan yang selamat. Sekolah itu adalah suatu tempat yang seronok. Kalau ikutkan dasar Kementerian Pelajaran Malaysia, memang sudah kita tetapkan di dalam setiap pembelajaran di sekolah-sekolah nak menjadikan sekolah itu sekolah yang selamat. Nak jadikan sekolah itu sekolah yang seronok, yang fun untuk murid-murid. Bayang kalau kita berada dalam dilema ini. Masing-masing dalam keadaan yang takut, masing-masing dalam keadaan yang trauma. Ya, bagaimana kita nak merealisasikan ya, sekolah itu adalah tempat yang seronok, sekolah itu adalah tempat yang selamat. Jadi kalau kita lihat, ya, kalau murid, ramai daripada murid kita yang belum mengambil vaksin, ya, dia juga akan mengganggu proses pembelajaran dan pengajaran. Kita lihat apa yang berlaku hari ini, sebelum-sebelum ini, semua pun sudah maklum bahawasanya sekolah daripada dicutikan masuk kepada satu fasa murid hadir. Murid hadir ada di antara sekolah yang melaksanakan sekolah secara penggiliran. Ada sekolah yang melaksanakan secara sempurna. Maka kita lihat di sini pun sahaja kita dah nampak dah bagaimana ya, kalau murid-murid ini tidak mengambil vaksin, ya, memang dia akan mengganggu proses-proses sebegini, proses-proses pembelajaran ya, dan pengajaran yang ada di sekolah. Dan juga kalau murid itu mengambil vaksin, sudah tentu ya, kita, ibu bapa ni ataupun guru sendiri akan merasa yakin kita nak laksanakan program-program seperti program-program berbentuk co-curriculum, sukan. Kita pun dah tak risau bila murid-murid bersama dengan kawan-kawan dia. Murid nak pergi ke kantin, pergi beli makanan. Yang hari ini ya, paksa beli dan naik ke kelas makan. Jadi situ saja dah berapa masa yang agak orang kata boleh terbuang. Dan kalau murid itu dijangkiti penyakit, ya, kita tahu bahawasanya kalau murid sekolah rendah yang belum divaksin, dia terpaksa dikuarantinkan selama 10 hari. Dan kalau yang pernah divaksin 7 hari, cuba bayangkanlah ya, 10 hari itu ya, waktu tempohnya agak lama.
kalau satu hari sepatutnya murid dapat 3 mata pelajaran, dapat belajar 3 mata pelajaran, itu untuk satu hari. Kalau ada yang 4 mata pelajaran, bayang kalau 10, ya, 10 hari, berapa banyak waktu yang kita kata terlepas, yang sangat merugikan. Dan juga ya, kalau kita mengambil vaksin ini, ya, murid-murid semua sudah mengambil vaksin, sekolah juga ya pasti akan berjalan dengan baik. Proses pembelajaran, pengajaran yang di dalam kelas juga mungkin akan berjalan dengan lancar, dan kita juga ya sentiasa mendoakan agar keadaan kembali, tetapi kita juga perlu usaha. Dan di sini saya ingin berpesan kepada semua ibu bapa agar orang kata sama-samalah kita meyakini dengan apa yang telah diputus, yang telah dibuat oleh pihak kerajaan, kerana apa-apa sahaja yang pihak kerajaan minta kita lakukan itu adalah untuk kesejahteraan kita. Tiada negara yang nakkan rakyat dia berada dalam keadaan yang sakit, yang sengsara. Ya, tiada ulama-ulama yang nakkan daripada ummah ini berada dalam keadaan yang berbahaya. Ya, tiada orang kata barisan kepimpinan yang nakkan rakyat dan masyarakat dia berada dalam keadaan yang berbahaya. Jadi sama-samalah kita orang kata meyakini dan menyahut galakan daripada kerajaan supaya kita menggalakkan ya sahabat-sahabat kita dan juga anak-anak kita untuk mengambil vaksin demi kesejahteraan negara kita, insya-Allah.